Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi yang dikasihi, yang berhormat Datuk Seri Panglima Matius Tangau, yang berhormat Datuk Dr. Jaujan, yang berhormat Datuk Darul Laiking, Datuk Peter, yang berbahagia Datuk Richard Gunting, Chairman Setcom, tuan rumah kita dan pegawai daerah dan semua yang hadir pada hari ini, my old friend, my former boss, Tan Sri Simon Sepang, he's still my boss. Dev jemputan hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna pada pagi. Dan ianya penuh bermakna seperti apa yang dijelaskan oleh Datuk Dr. Richard, cukup very elaborate tentang usaha pihak kerajaan menerusi Setcom untuk ingin membangunkan daerah yang menjauh Nabawan ini dengan tujuannya supaya kita bawa pembangunan kepada rakyat yang ada di negara, di negeri. Dalam pembentukan dan pembangunan sesebuah negara, dia menggunakan berbagai kaedah. Ada setengah-setengah pihak nakkan supaya dibangun dulu bandaraya. Lepas itu, you expect the people to go to the city area. They migrate, dia akan berpindah daripada pelosok kampung-kampung dan mereka itu akan berpindah ke bandar-bandar. Lepas itu, bila berada di bandar, mereka juga terkadang itu bukan hanya perlu belanja duit banyak, bahkan juga mereka akan berada di tempat-tempat tertentu seperti stenggan-stenggan yang ada. Kerana tidak mencukupi perumahan dan kemudahan itu untuk menampung keadaan kehadiran berbagai rakyat yang datangnya daripada semua pelosok daerah ataupun daripada semua pelosok bandar yang ada. Maka dengan itu penting bagi kita untuk meneliti sama ada template yang kita guna, kaedah yang kita guna untuk pembangunan sesebuah masyarakat itu akan hanya bergantung dengan kaedah kita bawa masyarakat kepada pembangunan. Tapi saya yakin it is high time for us, sudah sampai ketikanya kita bawa pembangunan itu kepada masyarakat. Jangan bawa beribu berjuta orang ke bandar untuk mengejar nikmat yang ada hasil daripada kemerdekaan sesebuah negara. We have to spend our time as a government. Sebagai sebuah kerajaan, kita kena mengambil masa, belanja dan tenaga kita merancang sebaik mungkin. Mana mungkin kita ingin melihat orang murut seumpama ini di Nabawan terpaksa berhijrah ke New Zealand, terpaksa berhijrah ke Australia untuk pungut apple. And it is the reality. Pasal apa? Tidak ada pembangunan, tidak ada kemudahan, tidak ada artinya walaupun sebuah negara itu the window of entry point ya, di bandar ibu kota, tapi pembangunannya cukup besar, tapi jauh di pelosok daerah-daerah yang terpencil, negeri-negeri yang lain, keadaan kedaifan. Sehingga apa yang disebutkan oleh Dr. Richard Gunting tadi recorded. Sabah pada tahun 2010 merupakan negeri yang mempunyai miskin tegar terbesar di negara Malaysia. Why is that so? In spite, walaupun negeri ini mempunyai kekayaan yang begitu banyak, sama ada emasnya, sama ada biji timahnya, sama ada kayu balaknya, sama ada gasnya, sama ada minyaknya, sama ada tanah yang begitu subur untuk dibangunkan dan tenaga manusia yang cergas yang membolehkan kita boleh bangunkan. We can't accept that. Kita tidak boleh terima hakikat dia negeri yang kaya tapi rakyat yang banyak termiskin di negeri Sabah. Pasal apa? Sistem pembangunan kita is imbalance, tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini sehingga banyak golongan-golongan miskin yang berada di luar-luar bandar. Terkadang itu di bandar-bandar, contohnya di Kuala Lumpur, ada juga di pinggir-pinggir itu. Terkadang itu ada di situ yang miskin. Yang miskin ini bukan orang bandar, orang datang dari luar bandar ke bandar. Pasal apa? Mereka nak bersaing untuk mendapat peluang pekerjaan, untuk menjadi seorang peniaga, bukannya mudah. Kerana kita menggunakan konsep tidak balance.
untuk membolehkan supaya rakyat di negara ini mempunyai nikmat cita rasa. Touch the heart of all Malaysia. How can you touch the heart of all Malaysian? Sentuh nurani rakyat di negara ini. Kalau kita ingin menyentuh hati jiwa rakyat di negara ini, maka kita sentuh segala-galanya untuk membantu mereka. Saya masih ingat dahulu masa saya Menteri Kampung di Kuala Lumpur pada tahun 2000 lebih. Bila saya jadi Menteri Kampung, waktu itu saya masuk ke kampung-kampung orang asli. Bila saya masuk kampung-kampung orang asli, keadaan dia cukup baik di Johor, di Pahang. Maka kita gunakan konsep pembangunan. Saya bina rumah-rumah kedai di Johor. Lepas itu di Pahang. Lepas itu saya minta supaya mengendali rumah-rumah kedai itu orang-orang asli di situ. Bukan orang datang dari luar untuk menjadi peniaga dan pemilik rumah-rumah kedai itu. Hari ini mereka menjadi usahawan. Bagaimana mereka menjadi usahawan? Kena kita membawa pembangunan kepada mereka. Bukan kita bawa mereka kepada pembangunan yang jaraknya jauh, yang mereka terpaksa bersaing dengan kemungkinan tekanan hidup dan budaya yang tidak begitu seimbang, maka mereka akan jauh ketinggalan dalam kehidupan mereka. Dengan itu penting bagi kita untuk memastikan, seperti saya nyatakan, entiti seperti SEDCO, Perkasa Royalty, SUBC merupakan instrumen yang membolehkan kita membawa pembangunan ke kawasan luar-luar bandar yang ada, supaya rakyat kita dapat dibantu dengan baik. Saya masih ingat, bukan hanya kita nak bantu mereka dari segi fiskal, bangun kedai di Johor, di Pahang, saya masih ingat masa saya Menteri Kampung. Malahan jarang berlaku. Masa itu saya ambil senarai orang-orang asli di Semenanjung. Saya dapati tidak ramai anak-anak orang asli ini yang diantar ke luar negara, sedang kita mempunyai beasiswa MARA itu. Lepas itu saya beritahu dengan ketua pengarah MARA, make sure they deserving it. Mereka juga berhak untuk antar ke luar negara. Saya antar 45 anak-anak orang asli ke United Kingdom, ke Amerika Syarikat untuk belajar buat master degree. That is how we empower society. Human capital development tidak mengira sama ada mereka datang daripada dalam bandar ataupun khususnya lagi-lagi orang-orang yang miskin di luar bandar itu. Mereka mempunyai ijazah pada hari ini, master degree. Ada yang 2 orang PhD, anak-anak orang asli yang tidak dapat peluang dan peluang. Bayangkan di tempat ini kita tidak mempunyai kemudahan. Bagaimana anak-anak murid nak belajar? Besok nanti lepas daripada SPM, lepas daripada STPM, mana mungkin kalau orang tua mereka tidak ada keupayaan untuk mengantar ke universiti. Sudah pasti mereka tidak mampu untuk antar ke luar negara, apalagi dalam universiti di Kota Kinabalu. Mungkin bukan setakat tidak mampu untuk antar, nak bagi belanja yuran pun tidak mudah. Maka dengan itu penting bagi kita untuk mengimbanginya pembangunan yang ada di negara kita, di negeri Sabah ini. Itu yang penting. Physical development, human capital development perlu diseimbangkan. Imbalance perlu diatasi dengan baik. Kita kena seimbangi supaya pembangunan di negeri ini bukan hanya terletak di Kota Kinabalu. Tidak ada artinya Kota Kinabalu semuanya lengkap. Ada airnya, ada elektriknya, ada jalanan raya, ada bangunan tinggi-tinggi. Tapi di sini kedai pun tidak banyak. Orang murut pun tidak ada yang jadi tauhid. Dr. Richard, Datuk Mahathir Selangau, Anda minta perindustrian, saya nakkan lahirkan tauhid-tauhid yang punya kedai di Nabawan. Takkan kita tidak boleh mampu melahirkannya sebagai ownership. Mereka memiliki rumah kedai ini, we train them, we provide them, yang ada dengan kemudahan, kecekapan mereka. Saya tahu ianya akan sedikit sebanyak mengambil masa, tapi ianya boleh kita jayakan, realisasikan. Kalau ada rancangan yang rapi, kalau ada the wisdom and the will untuk kita nak wujudkannya, maka kita akan mampu. Jadi apa yang disebutkan oleh Dr. Loh Chin Lim Ting tadi, ya, sama ada pekan hutan tropika, hub makanan, tanaman komuniti, ini merupakan satu rancangan yang perlu dijayakan. And we must have a time frame. Kita mudah hanya mempunyai rancangan, tapi terkadang itu tidak ada dia punya time frame. Macam skim Nabawani, dah berapa puluh tahun skim Nabawani, hanya nama saja skim. But can you imagine the skim
berapa manfaat yang diterima oleh rakyat kita di tempat ini. Bandingkan kalau kita buat perbedaan skin Felda, skin Velcro yang ada. Sudah ada orang Felda yang jadi jutawan, takkan skin Nabawan ini tidak ada. Pasal apa? Kita kena restructure, reform. Pasal apa kita keadaan ini gagal? We have to revisit, relook into it. Tanahnya ada, bukan tidak subur, ianya subur. Manusianya ada, bukan tidak cukup untuk kita gembelengkan tenaga mereka untuk memastikan supaya ianya dapat dibangunkan. Saya yakin ini merupakan salah satu pendekatan yang saya telah mengumumkan, the blueprint untuk pembangunan bukan hanya di pusat-pusat bandar tapi juga di peringkat luar bandar. Mudah-mudahan ia akan menjadi kenyataan. Cuma masanya agak singkat. Kita cuma jadi kerajaan 2 tahun saja. Kalau 2 tahun anak-anak ini masih menyusul lagi sama ibunya, tidak boleh lagi berlari. Short time to make judgment whether government can have vision, can perform or not. Tapi keadaan ini kita rasa dan kita yakin kalau kita mempunyai pembangunan yang seimbang dan rancangan yang baik, instrumen yang cukup lengkap dengan kerangka comprehensive planning but very inclusive, getting the people not top down, bottom up, kena juga seimbang. Bukan hanya kita nakkan apa cita rasa rakyat di Nabawan ini yang mereka mau, bukan hanya kita selaku pemimpin di atas Kota Kinabalu itu, kerajaan, ketua menteri, apa kita mau, rakyat kita paksa apa yang dia mau. Tidak, kita kena selaraskan, imbangi supaya budaya itu dan juga planning kita dapat kita jayakan sebaik mungkin yang ada. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap usaha ini akan dapat kita jayakan supaya mengimbangi pembangunan di Negeri Sabah ini sebaik mungkin. Maka dengan itu kita wujudkan kerajaan warisan led government yang ada bersama dengan APCO dan rakan-rakan kita yang ada. Tujuan dan matlamat kita untuk mengambil tampuk pemerintahan di negeri ini, kena kita nakkan supaya ada perubahan, change we must. Itu kita punya lawongan. Perubahan ini pasal apa? Change we must. Pasal apa kita nakkan berubah? Bukan hanya dari segi pertuturan perkataan lawongan kita. Perubahan perlu kita reform. Bagaimana kita nak ubah sistem pentadbiran negeri ini? Pertama, kehendak rakyat terhadap pemerintahan kerajaan negeri yang ada. Itu penting. The needs and the wants of all Sabahan yang ada. Apa sebenarnya tuntutan rakyat Sabah terhadap kerajaan yang ada, yang mereka telah undi, yang mereka telah bentuk sebagai pemerintah di negeri ini. Ini kita kena lihat. Jangan hanya kita melihat kita selaku pemerintah, kita ambil semua tanah, rakyat tidak punya tanah. Kita bagi dengan syarikat-syarikat yang besar. Lepas itu rakyat minta 1 ekar, 2 ekar pun kita tidak bagi. Bila mereka rubuh buat rumah, kita bakar rumah mereka, kita rubuh mereka. Itu baru 10 ekar saja. Yang beribu ekar listed company tidak dibakar. Tapi bila sampai pilihan raya, kita merayu sama rakyat, undilah kami. Tapi lepas kita kerajaan, pindah mereka. Is this the way we run, manage human life? And is this the way that people have trusted us to vote for us, to form the government, for their well-being? Ini bukan cara dia. Ini bukan pendekatan yang kita harus lakukan. Kita kena ubah cara dia. Cara dia seperti yang saya nyatakan. Apa yang dekat dengan hati jiwa manusia? Mereka nak hidup. Kerajaan boleh bagi BRIM. Kerajaan boleh bagi BRIM 1 tahun 2,000, 3,000. 5,000, 1,000. Tapi apa perbedaan dia? Kalau kita bagi 1,000, bandingkan kalau grant tanah kita bagi kepada rakyat, itu lebih daripada 100,000, 500,000 yang kita bagi kepada rakyat. Bukan satu kali. Itu grant mereka punya. Itu tanah mereka punya yang mereka boleh bangun. Mungkin bagi 2,000, 1 tahun 1 kali, habis sudah. Tidak sampai 1 bulan sudah habis itu. Lagi-lagi kalau dia masuk pergi slot machine, beli itu barang apa nama itu. And this is how we manage people. Change the way life. Kalau kita tidak berubah untuk mengurus takbir rakyat kehidupan mereka, mereka akan dalam keadaan yang daim.
Bukan kita nak jadi kerajaan dalam jangka masa yang singkat untuk memperkayakan diri kita kerajaan ini. To enrich yourself as a government, as a leader. Itu yang kita nak ubah. Keadaan pentadbiran, kita tidak mau reform the system. I want all the ministers, all the administrative, cabinet, saya maklumkan dengan jamaah menteri. Eradicate corruption yang ada. Jangan terbabit. Kalau ada menteri mau apply kayu balak, mau apply tanah, saya beritahu keluar daripada jamaah menteri. Jangan apply. Pasal kita diamanakan untuk bantu rakyat kita, bukan untuk memperkayakan diri kita selaku kerajaan. I took over the government 2 tahun. I know temptation is great. Temptation is there. Kadang-kadang orang tidak tahan. You know the power invested with the chief minister, kuasa yang ada kepada kuasa menteri cukup besar. Boleh bagi tanah sendiri sampai beratus ribu ekar itu. Orang Nambawan pun tidak tahu. Ini ada ketua forest di sini, Director of Forestry Department di sini. 2 tahun saya jadi ketua menteri. 1 batang kayu balak pun saya tidak ambil di negeri Sabah ini. Pengarah tanah dan ukur, Datuk Benar di sini. Ada sini Datuk Benar. 1 ekar tanah pun saya tidak apply itu, Datuk Benar. You know why? Because I'm scared and worried. People in Nambawan might not be able to see, notice what have I done. But I'm worried God, end of the day kita akan mati. Mungkin yang saya takut Tuhan nampak apa perbuatan kita dalam kehidupan kita selaku pimpinan, selaku kerajaan ini. Apa artinya kita mempunyai tanah yang begitu luas selaku pimpinan, beribu ekar, masuk kita dalam lubang tanah itu, mana boleh bawa itu tanah beribu ekar. Kita cuma 6 kaki saja daripada atas sampai ke bawah itu. Tidak tinggal itu kayu itu, tinggal itu tanah itu. Apa yang kita nakkan? We live a legacy. Kita nakkan supaya kehidupan masyarakat kita, anak-anak kita dalam keadaan yang baik, supaya mereka mempunyai kehidupan. Apa artinya? Rakyat Malaysia yang berada di Sabah, nama saja negerinya kaya, tapi budak-budak kita kerja di merata tempat yang tidak ada kehidupan mereka dengan baik. How do we do that? Maka dengan itu kita reform the system. Saya wujudkan 3 kementerian. Reform 3 kementerian. 1 kementerian pelajaran dan inovasi. Pasal apa? This is human capital yang ada. Kementerian pelajaran dan inovasi untuk membolehkan supaya perubahan berlaku dalam membantu rakyat kita dengan ada ilmunya, dengan ada kepakarannya. Bayangkan anak-anak Nambawan kalau mau masuk universiti, ke mana mereka pergi? Mana ada universiti di Keningau? 1 universiti saja di Sabah. Di Sarawak 3 universiti. Di Kuala Lumpur 39 universiti. Di luar negara lagi banyak. Jadi macam mana anak-anak kita nak belajar? Antar pergi luar negara. Siapa mau belajar? Ibu bapa kadang-kadang datang jumpa menangis, air mata, Datuk Seri tidak cukup. Iuran universiti RM3,000. Itu baru term pertama saja. Bayangkan keadaan mereka. Tujuan kita mewujudkan universiti ini, Kementerian Pelajaran Inovasi ini, ialah untuk mendaulatkan ilmu pengetahuan. We must change. Bukan tujuan saya untuk duplicate the role of Ministry of Education in federal. No. We subscribe. Kita subscribe dengan polisi pendidikan nasional yang ada. Kita bantu kerajaan persekutuan untuk mendidik dasar-dasar yang ada. Tapi kita nak komplimen supaya memastikan universiti ada di Sabah, ya. Mustahil kalau Sarawak ada boleh 3 universiti, di Sabah tidak boleh dapat 5 universiti. 1 universiti di Keningau, 1 universiti di Tawau, 1 universiti di Sandakan. Masakan tidak boleh. Why can't we have that? And that is our intention. Kerajaan kita mempunyai rancangan. Cuma 2 tahun saja saya jadi ketua menteri, bukan 15 tahun begini. How can we realize this? What did I do? Kita lahirkan Kementerian Kesihatan. Pasal saya tahu banyak tempat-tempat luar bandar tidak ada hospital. Ada hospital tidak ada doktor. Ada doktor, ada hospital tidak ada ubat. Bayangkan dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID, macam mana orang-orang kampung dapat mask? Ini pun mask dibagi oleh timbalan presiden saya, Datuk Darrell Laikeng.
Saya pakai yang biasa punya. Dia bilang ini bagus nih, pasal ada lambang warisan sikit. Macam mana rakyat kita dapat perubatan untuk berhadapan dengan masalah kesihatan? Bukan hanya hari ini di Amerika Syarikat, negara yang besar, the most powerful country in the world is US, but they blunder. Dia berhadapan dengan masalah kesehatan COVID-19. Hampir 2-3 juta rakyat, 5 juta saya ingat, terkena dengan kes COVID. Yang meninggal dunia 170 ribu sudah. Bayangkan keadaan itu tidak boleh diurus dengan baik. Tapi kita sebagai sebuah negeri, alhamdulillah, semalam zero incident, no case. Before that, no case. Macam mana kita boleh mengurusnya? We were the first state in the world, in this region, took a firm action. Kita ambil tindakan yang tegas. Satu-satu negeri yang ada di negara Malaysia, di rantau ini, kita terus tidak mau terima pelancong daripada Wuhan. The first state. Tun Mahathir tanya saya, Menteri Pelancongan tanya saya, kenapa ambil tindakan? Saya beritahu dengan Tun, kita tidak banyak kemudahan asas perubatan di Sabah. Kita banyak pelancong datang dari China, dari luar negara. We don't have the capacity to manage it. Neither do we have pakar dia, perubatan dia. Pasal masalah penyakit ini, vaksin dia tidak ada. Jadi bila kita melihat kerangka ini, maka penting bagi kita untuk pastikan supaya rakyat kita kenal ada Kementerian Kesihatan diubat. Bayangkan manusia macam umur kita, walaupun macam mana kaya kita, banyak duit, macam si Richard Lee contohnya, ada duit kan? Contohnya ada duit. Lepas itu bila ada duit, boleh makan macam-macam. Makan daging, makan payau, makan lobster, makan asparagus, makan macam-macam yang ada. Makan Japanese food. Tapi datang penyakit, darah tinggi datang, daging tidak boleh makan. Kencing manis datang, kopi tidak boleh minum, ada gula. Datang penyakit, kidney problem. Apa yang kita makan hari-hari? Bukan makanan yang kita makan. Yang kita makan hari-hari ubat. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Tidak ada lagi makan sayur yang sedap, daging yang baik, sedap dia daripada Jepun ke apa, beef ke apa, tidak lagi makan. Pasal apa? Darah tinggi. Why? Because we don't have a proper kind of infrastructure, cara dan kaedah untuk membantu mendidik masyarakat kita. Bukan hanya preventive measure, knowledge, untuk mendidik umat, inculcate values, knowledge, supaya jaga kesihatan di peringkat muda. Nanti bila sudah tua, penyakit datang, gout, jalan pun tidak boleh. Isteri pun tanya, bagus ini gout ni. Bila kau tanya isteri, kenapa gout bagus? Pasal aku punya suami tidak boleh berjalan sudah. Biasa dia jalan malam-malam itu. Ada juga bagus penyakit ni kalau datang. And these are the things in life. Why do we need the Ministry of Health yang ada? Kita nakkan supaya rakyat kita ada ilmu, ada kekayaan, tapi kalau kesihatan tidak ada erti dia. Ya. Dan ini yang saya melihat kementerian kita wujudkan semata-mata kerana kita ada punya rancangan untuk membantu rakyat kita supaya kehidupan mereka. Ini tuntutan rakyat daripada kerajaan negeri. Pembangunan, tanah, pendidikan, kesihatan. Selama ini kita hanya kempen saja. Tolonglah undi, tolonglah bagi sama undi. Tapi apa pengisian dia? Pengisian dia, 2 kali belanjawan negeri Sabah saya bentangkan selaku Menteri Kewangan. Bukan kita war-warkan 3 bilion lebih belanja, tapi konten dia, the blueprint yang ada. Saya belanja duit 130 juta ringgit untuk bagi microkredit kepada usaha-usaha tuaran. Di tuaran kita bagi budak-budak kita buat biskut, buat kek, dan microkredit dia punya interest dia sifar zero. Untuk IKS kita punya interest di bawah 3%. Kita bagi kepada rakyat kita.
Bukan tidak ada rancangan. Mereka mungkin tanya, apa kerajaan buat? Ialah mengambil masa 2 tahun saja. Apa kerajaan buat? Hari ini kita buat bagi grant tanah kepada rakyat di Nabawan ini. Ini dorang tidak nampak. Dorang bagi tahu kami buat itu, bukan dorang yang membuatnya. Hari ini kita bagi 653 grant tanah yang membabitkan seluas 2.885 hektar tanah yang ada. Orang kampung ini sudah lama dorang bilang kami yang buat. Dorang yang buat, BN yang buat, UMNO yang buat. 30 tahun rakyat menunggu. Berapa tahun dorang perintah? Saya baru 2 tahun saja perintah. Ini yang kita lihat. Kita nak bagi bantu rakyat kita. Tapi dalam kita bantu rakyat bagi tanah, but they must develop the land. Bangunkan tanah, majukan tanah. Pasal itu saya adunkan bersekali dengan comprehensive approach blueprint Kementerian Pertanian. Ini penasihat pertanian Datuk Yap. Saya beritahu Datuk Yap, kau jelajah ke kampung-kampung, kawasan-kawasan daerah, bagi benih durian ke, blackthorn ke, apa-apa durian yang jenis yang mahal. Lepas itu benih ikan. Last week saya pergi Kunak, bagi tol tanah laut-laut yang ada di tebing untuk mereka ternak ikan. Last month saya pergi Tuaran, begitu juga kita bantu rakyat kita di Tuaran, nelayan-nelayan yang ada untuk bagi kawasan mereka ternak ikan yang ada. Dan ini income dia. Tidak cukup daripada itu, last month saya pergi Ranau di Kundasang. Bila kita pergi Ranau, lebih daripada 20 orang. Kementerian Pertanian ada sini, ada pengarah dia. Ada pengarah pertanian. He was there with me last month kan. Kita pergi Kundasang. Lepas itu kita SUT pun ada ni. Kita pergi sana, kita tengok macam mana anak-anak kampung di Ranau, dari Lohan, dari Paginatan, dari Kundasang yang datang. Kita latih anak-anak dan libatkan belia-belia muda, budak-budak dusun kita di Ranau itu. Ini kita mulakan tahun 2019. Dr. Mariana sini 19 atau 2019 sehingga ya kita start, ya kita mula. Sekarang sudah berhasil. Waktu pengah yang dia punya komen di situ. Berapa budak yang budak-budak Ranau ini dapat sebulan? How many thousand of them? Berapa? 4,000, 4,000 a month. Budak-budak dusun sekarang ini. Daripada dulu tidak ada kerja, mereka ini dapat oleh kena tanam sayur, tanam green pepper. Benih green pepper ini datang daripada Netherlands, very high end quality. Lepas itu mereka tanam, sudah pun dapat gaji 4,000. Ini bukan kita reka, bukan kita bohong. Ini kenyataan dia, tidak percaya pergi Ranau. Kita gunakan sistem petikasi agro yang kita gunakan, teknologi baru. Tidak perlu tanah yang besar, tanah yang luas, tapi kita hanya menggunakan teknologi yang baru yang tidak perlu baja sana, baja sini, chemical yang ada, pesticide yang ada mahal. Kalau kita organic green produk yang ada mahal, tinggi harga dia. Banyak orang akan minta, bukan hanya dalam negara, bahkan juga daripada luar negara. Ini merupakan kerangka rancangan kita dalam blueprint yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap usaha kerajaan pada hari ini untuk memberi grant tanah. Kalau dahulu mereka hanya bagi communal title. Communal title ini satu grant yang berkumpulan. Satu grant itu punya besar, tapi pemilik dia 30 orang, 20 orang, 25 orang. Hari ini kita bagi grant tanah individu. Boleh bawa pulang, bawa tidur dalam bilik pun. Satu. Kedua dia, communal title dahulu tidak boleh bagi dengan zuriat dia. They cannot give to dia punya zuriat, anak-anak dia. Pasal cuma bapa dia saja dapat. Pasal dia kumpulan, title yang berkumpulan, bukan individual title. Jadi kalau mati bapa dia, anak dia tidak ada hak untuk tuntut communal title. Tapi sekarang
Kita dismantle, hapuskan. Saya ambil kerajaan, kita hapuskan communal title, kita bagi individu title kepada rakyat di negeri ini. Tidak cukup daripada itu. Kita buat reform the system. Dari segi lease di Sabah. What did we do? Orang tidak nampak. We have done quite a lot. Kita change lease dia. Dahulu cuma 99 saja. Hari ini kita sudah buat keputusan kabinet pada 17 bulan 6 2020. Kerajaan negeri putuskan daripada double 8 to double 9 to triple 9 freehold yang ada. Pemilikan dia 999 bagi dengan orang kampung. Pemilikan tanah-tanah ini. The list kalau ada. Lepas itu hari ini saya nak umumkan. Hari ini saya nak umumkan kepada semua pemilik grand title yang ada native yang ada di seluruh negeri Sabah. Ya. Kita akan masukkan cukai tanah sampai 2021. Jadi hari ini dapat grant tanah, tidak perlu pergi pejabat tanah, mau bayar dia punya title, cukai dia. Ya. Yang menelan belanja hampir 3,9 juta ringgit. Kita masukkannya sampai 2021 oleh kena keadaan COVID yang membimbangkan tekanan rakyat yang ada, kita nak bagi kepada mereka supaya kelonggaran, supaya rakyat yang menerima grant tanah 600 dan juga sebelum ini kita nakkan supaya kita tangguhkan sampai 21 mansukan dia pengarah. Jangan lupa until 2021 ya. Jangan pungut cukai tanah native title di negeri Sabah seluruh daerah, bukan hanya di Nembawan ya. Di samping itu saya juga melihat bagaimana tanah-tanah orang kampung. Saya pergi Tuaran. Rupanya di Tuaran, di Kuala Punyu last week. Pergi Kuala Punyu, lepas itu pergi Tuaran. Sebelum itu, last month. Bila saya jalan, banyak getah-getah di situ. Tapi getah tidak ada pendapatan. Harga getah di Sabah jauh murah, rendah berbanding dengan getah di Sarawak dan di Semenanjung. Tapi getah ini sama saja. Masakan kualiti getah dia berbeza? Sama saja. Bila kita nampak pokok getah yang ada dengan pokok getah di Semenanjung, tempat kampung isteri saya di orang Kedah, ada getah situ, sama saja rupa dia, bukan ada perbezaan dia ya. Tapi bila saya nampak, kenapa harga dia ada berbeza ya? Maka dengan itu hari ini saya berjumpa sebelum itu dengan my former boss Tan Sri Simon Sipal dan Chua. Mereka datang pekebun kecil bertemu dengan saya, bincang macam mana masalah-masalah yang dihadapi oleh peneroka getah itu. Perlu ada keseimbangan dia. Masa saya jadi menteri kampung dahulu, saya bagi peruntukan menerusi Risda di Sarawak, di Sabah untuk mengimbanginya ya. Tapi dalam pada itu saya tahu bahawa ini bukannya mudah. Maka saya telah pun melihat it is timely for us untuk membentuk satu jawatan kuasa panel penentuan harga bahan mentah getah melibatkan LIGS, LGM, usaha, KPIM dan KKS terlibat, dan kerajaan negeri. Saya selaku Ketua Menteri akan pantau supaya bagaimana mekanisme penentuan harga getah ini dapat membantu peneroka dan juga pekebun kecil yang berada di negeri Sabah ini. Itu di antara kerangka yang kita nak lakukan untuk membantu rakyat kita. Tuntutan rakyat terhadap kerajaan negeri Sabah banyak lagi yang saya tahu saya senaraikan dalam buku saya, The Right of Sabahan, hak rakyat Malaysia orang Sabah terhadap kerajaan negeri Sabah. Saya selaku kerajaan dan satu Ketua Menteri, saya senaraikan ruang pekerjaan saya tahu, kehidupan mereka saya tahu, tanah saya tahu, keselamatan mereka nakkan. Itu yang saya nakkan. Nelayan-nelayan khususnya di pantai timur Sabah ini. Pantai timur Sabah ini. Terkadang itu bila mereka ke laut mau tangkap ikan, bukan ikan yang dorang tangkap, dorang yang kena tangkap oleh lanun itu. So game changer must be done. How can we do that?
Jadi bagi tahu ada tebing-tebing laut di Sabah ini yang subur dengan tanah laut dia yang membolehkan kita ternak ikan. So kita dah kenal pasti beberapa daerah. Di Semporna, di Kunang, di Ladatu, di Kudat, di Tuaran, di Kuala Penyu, di Papar, untuk membolehkan supaya mana kawasan-kawasan laut itu yang tidak digunakan sebagai pusat pelancongan tapi mempunyai potensi untuk menternak ikan, maka kita bagi tol kepada belia-belia graduan, anak-anak muda datang daripada kampung itu. Contohnya kalau di Tuaran, bagi dengan orang Tuaran, jangan bagi orang Semporna. Orang Semporna di Semporna saja, jangan pindah ke mana-mana tempat. Pastikan mereka ini dapat tol. Kalau dapat tol, ternak ikan di situ, game changer dia. Kita tidak perlu boat. You don't have to spend on the boat. Kita tidak perlu diesel, tidak perlu minyak diesel. Pasal apa? Bukan kita ke laut, pasal di darat saja. Kita tidak perlu pukat yang kita nak belanja sampai berbilion. Diesel, pukat, enjin sangkut, kita belanja tahun-tahun. Kalau dia di tebing-tebing, kita boleh galakkan belia-belia yang bertenaga. Di Kunak baru-baru ini di Kampung Panggi, bila saya lihat dia young people are very talented, who are enthusiastic, yang nak menjadi seorang menternak ikan laut di tebing-tebing itu. Ini merupakan game changer. Bila mereka berada di situ, tidak bimbang besok nanti kena lanun. Pasal Semporna ini selalu kena lanun. Tapi malangnya tempat saya orang bilang saya ni digelar PTI warisan ni PTI orang bilang. Takkanlah bodoh sangat saya ni. Kampung saya yang dilanda lanun, saya pula digelar oleh mereka. Bersekongkol dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Saya tahu ada parti-parti star kata, oh baik kita kerjasama dengan parti dari Semenanjung daripada kita kerjasama dengan parti yang ada lanunnya. But ini wild accusations yang mereka. Saya berhak. How can I be? I was a former Deputy Defence Minister. Saya menjadi timbalan Menteri Pertahanan, tak boleh. Tapi jangan gunakan isu itu untuk meraih rakyat yang ada. Tapi saya tahu mereka juga style ini lantik ketua bahagian mereka di Pantai Timur. Takkan itu mereka gelar lanun ataupun PTI tapi menjadi ahli parti mereka. Oh, menjadi ahli boleh, kerjasama tidak boleh. And this is just a gimmick. Jangan tanya kita what have we done. Jeffrey, jangan tanya saya apa yang saya buat di Sabah ini. Saya tanya kau apa kau buat masa kau pengarah Yayasan Sabah, kau takbir Yayasan Sabah. Waktu itu berpuluh tahun mereka ini mentakbir. What have they done? We reform Yayasan Sabah. Yayasan Sabah hari ini sudah mula bagi beasiswa tahun lalu saja. 40 juta ringgit kita sediakan untuk mengantar anak-anak kita ke luar negara merusi Yayasan Sabah. Supaya kita hidupkan 1 juta tanah Yayasan Sabah ini. Mana sudah tanah ini? Gone. Lebih daripada 700,000 tanah Yayasan Sabah ini. Saya tidak tahu siapa yang milik. FMU, si Albert Lim, si Majid Khan, si Amin Khan yang ada. Mana sudah harta-harta Yayasan Sabah ini? Kenapa ini Yayasan Sabah ini tidak diurus dengan baik? Itu yang saya telah minta, supaya pastikan pengurusan Yayasan Sabah tidak mau ekspor kayu balak. I want kayu balak to be just going downstream di peringkat negeri Sabah. Ya. Dan ini yang kita nakkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya berharap usaha pihak kerajaan untuk membantu rakyat kita tentang hak dan tuntutan mereka. The second phase of perjuangan kita, warisan late government, hak negeri Sabah terhadap Kuala Lumpur, Federal Government. Apa hak kita daripada kerajaan persekutuan? Saya maklumkan dengan Tun Mahathir. Tun, saya sayang orang Semenanjung ini, isteri saya orang Kedah. Tapi kita kena membina negara yang kita sayang, Malaysia. How do we build a nation? Touch the heart of all the people in this country. How do you touch them? One of the fundamental agreement MA63 yang telah dimeterai sehingga pejuang-pejuang kita, our forefathers, Tunku Abdul Rahman, Tun Mustafa, Tun Fuad Stephen, J. Sundang, Temanggung juga, ramai lagi yang berjuang untuk membentuk Malaysia
Perjanjian 20 perkara yang ada terkandung di situ, sebahagiannya dapur mansuh. No other government, tidak ada kerajaan. Mereka boleh cakap kami pejuanglah. Hanifah Aman pengurusi MS-63 masa dia menteri luar, apa yang dia buat? Kosong. Dia cakap tentang PTI sana, masa dia menteri luar kenapa tidak runding dengan Filipina, menteri luar Filipina, kerajaan Filipina, untuk menghentikan supaya tidak ada tuntutan terhadap negeri Sabah daripada kerajaan Filipina. He was the foreign minister. Why you ask me? You ask yourself, what have you done to nullify, to kill all this issue yang ada? Tidak. Tapi ini salah saya semua. Bila saya bubar dewan, salah saya. Bawa pergi mahkamah. Bila kita tidak bubar dewan, kenapa tidak bubar? Oh, macam-macam cara. All those sort of things. Kita buat tidak boleh, bila kita buat, oh, tidak bolehlah pula. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, apa yang kita minta daripada Kuala Lumpur untuk kita membina negara Malaysia ini? Saya beritahu dengan tuntun 20 perkara di situ. Di antara 20 perkara termasuklah kita katakan cash payment yang ada. Perjanjian. Satu, yang pertama saya bawa ialah perlembagaan Malaysia. Dalam perlembagaan Malaysia artikel 1/2, Sabah dan Sarawak ada merupakan wilayah. Tanah Semenanjung wilayah. Saya beritahu betul. Waktu itu Singapura masuk. Artikel 1/2 The Constitution of Malaysia, definisi kedudukan Sabah wilayah. Pasal apa itu penting? Pasal dia membabitkan tentang tuntutan continental shelf yang ada. Pasal dia sebagai sebuah wilayah. Berbeda dengan Perlis, berbeda dengan kampung isteri saya Kedah. Dia negeri. Waktu itu kita berunding, almarhum Tunku menjadi ketua menteri Melaya waktu itu pada tahun 60-an. Bukan dia Perdana Menteri lagi. Waktu itu masih lagi ketua menteri. Mewakili kita waktu itu, we were under the British. Borneo, Sarawak waktu itu diwakili oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi ini yang kita lihat apa yang kita lakukan. Dalam 20 perkara, 17 perkara dah pun kita selesaikan. Tun Mahathir setuju. Datuk Syafiee kita luluskan 17 perkara daripada 20. Yang lain kita akan runding lagi, ya. Termasuk Petronas, termasuk SCSB, Kabinet. Datuk Daryl were there in the cabinet. Dia pun hadir di situ. Datuk Matius Tangau, you were in the committee masa MS-63. You were there present. How I fought. Macam mana kita bangkitkan tentang continental shelf, the right supaya dikembalikan. Saya beritahu dengan Tun, kalau tangkap ikan laut dalam, lesen dia diisu oleh Kuala Lumpur. Ikan di Sempurna ini pandai cakap bajau ini, tapi lesen dikeluarkan dari Kuala Lumpur. Saya beritahu Tun, takkanlah tak boleh kita campur tangan. Bagilah kerajaan negeri untuk membantu meluluskan deep sea fishing ini di negara Malaysia. Kerana kita tidak tahu kalau dikeluarkan dari KL siapa nelayan deep sea fishing ini. Bukan kita kenal mereka. Daripada mana syarikat ini, ya. Dan ini kita kena tahu supaya kita nak libatkan, be inclusive. We are building a nation, touch the heart of all the society yang ada. Kalau rakyat kita terlibat secara langsung dalam pembangunan ini, maka rakyat kita akan mendapat manfaat. Dalam jangka masa 2 tahun tidak pernah berlaku, sama ada kerajaan ASNO, sama ada kerajaan Berjaya, sama ada kerajaan PBS, sama ada kerajaan UMNO yang ada meletakkan cukai selain daripada royalty minyak 5%, kita letakkan cukai 5% sales tax to all the oil company in Sabah yang beroperasi di negeri Sabah. Kita pun sudah letakkan enact the law 5%. Saya tekankan bahawa mulai 3 bulan yang lalu, semua syarikat-syarikat minyak yang beroperasi di negeri Sabah, kerajaan negeri akan cukai 5%. Dan ini hasil kepada rakyat, kerana ini hasil masuk dalam tabung kerajaan negeri Sabah. Dorang tanya saya apa warisan buat. Dorang perintah berpuluh tahun, ini pun dorang tidak buat. Dari 9 syarikat
8 syarikat sudah bayar. Shell, Conoco, Philip, banyak lagi syarikat. Yang satu ini belum bayar. Lepas pilihan raya, saya akan runding dengan presiden dia. Petronas belum bayar. Dan this is amounting about few hundred million yang ada kalau mereka bayar. Dan ini kita akan pastikan on the pipeline. Besok kita jadi kerajaan, kita akan pastikan supaya kita akan nakkan Petronas juga. Sarawak belum bayar lagi. Bila saya tanya counterpart saya di Sarawak, they haven't started paying yet. Runding sana, runding sini. Kalau Sarawak dorang bayar, dorang kena bayar juga Sabah. Pasal kita pun sama aja. Ya, we are part and parcels. We don't mind to share the wealth. Kita tidak mau bahawa kita hanya miliki. Kita nak kongsi kekayaan yang dari hasil bumi Sabah ini dengan rakan-rakan kita di Semenanjung. Itu bukan jadi masalah kita. Kerana kita nak membina sebuah negara. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang bermajlis sekalian, itu diantara hak yang kita lakukan. Dan banyak lagi kita akan bawa runding dengan Kerajaan Persekutuan. Ada beberapa perkara yang masih tertangguh, termasuk pengambilan SCSB. Walaupun Kabinet Pusat sudah pun luluskan, tapi baru-baru ini saya dapat maklumat dia hold on for a while, dan perlu dirunding dengan baik untuk pastikan. Pasal apa? Saya nak pastikan bekalan elektrik di Sabah ini boleh kita atasi. Bekalan air kita sudah reform. Jabatan air saya rombak. Dulu kamu masih ingat dahulu, jabatan air, di jabatan itu boleh jumpa beratus juta duit keluar dalam TV itu. Masih ingat tak? Duit beratus juta tapi air tidak sampai. Saya reform, tukar struktur semua, ya, supaya pejabat dia, pengarah dia, sekarang ni ada pengarah baru lah pula, untuk pastikan jangan ada usaha-usaha kita. Cuma kita mengambil masa. Kita cuma jadi kerajaan, saya jadi ketua menteri baru 2 tahun 3 bulan. Kalau tolak COVID mungkin tidak sampai itu 2 tahun. Masakan kita boleh merancang, menjayakan agenda pembangunan kita dalam jangka masa yang pendek. Kalau tadi 5 tahun tidak apa, you can make judgment on that, sedikit sebanyak. Tapi ini baru 2 tahun. Jadi kenapa kau bubar? Bukan saya tidak, pasal apa? Berat hati saya mau tidak bubar. Macam mana saya tidak kena bubar? Keadaan yang berlaku di negeri Sabah, saya bukan banyak duit mau beli orang, tapi saya nampak bila berlaku keadaan ini, banyak YB telefon saya tidak mau sebut. Yang dekat sini pun ada itu. Tuh kami ini ditelepon, dikejar itu. Ada yang sampai berlari pergi hutan. YB saya manis muka di Sempurna, satu malam pindah 3 rumah. Dikejar, ditelepon sana sini, ditelepon, ya. Lepas tu ditawar jawatan YB yang ada, ya. Datuk Dr. Yusuf ditawar, tidak tahu dia cakap betul ke tidak ke, timbalan ketua menteri dia cakap, ya. Datuk Aziz tidak tahu berapa juta ditawarkan. Ada sini si Rosinin, saya ingat Datuk Pita tahu, di rumah saya dengar sekali Datuk Rosinin bagi tahu, Datuk Sri orang telefon. Siapa yang telefon? You are the living witness, I'm not fabricating this story. Bukan saya bohong. Ya, Datuk Sri dia telefon, dia mau berunding. Di mana dia? Diorang ni mau terbang pergi KL. Lepas itu tanya, jangan kau tanya dia apa dia. Oh dia mau tawar. Cuba kau berapa, bagi duit, bagi figure 10 juta. Di sebelah itu 10 million boleh runding. Bayangkan, sampai setakat itu kan nilai kita. We are entrusted by the voters untuk menjadi wakil rakyat. Tapi kita tidak mempunyai nilai dalam perjuangan kita. Bila kita tubuhkan warisan, kita nak reform the system. The choice that we have done bukan yang mudah, bukan senang. We have gone through all the difficulties. Saya nyatakan, contoh di Ladatu, si Dumi bertanding, yang dia lawan adik saya, Datuk Yusuf Abdal, my own brother, YB UMNO, ketua bagian UMNO. Pilihan saya, si Dumi sarjan sejak polis pension. Bila saya tanya nasihat, dia ikut dalam UMNO. Tidak apa. Lepas itu saya letak Dumi. Saya tidak kenal dalam hidup saya siapa si Dumi. Tapi orang kampung bilang dia boleh menang.
Pasal waktu dia jaga sarjan polis, dia tunggu rakyat, dia bantu rakyat di balai polis. Ada kes sana, ada kes sini, ada masalah, dia datang, dia bantu. Bagus juga polis-polis ini. Banyak perkhidmatan mereka ini. Orang tenang. Bila saya letak dia jadi calon, keluarga saya tanya, more than half of my family ialah Datuk. Datuk Seri, kau ni betul kan ini? Kau mau kasih tumbang kau punya adik. Ini kau punya adik, yang lawan tu bukan kau punya saudara pun, bukan kau punya keluarga pun. Bayangkan, was not easy for me to decide. Tapi saya tahu I must have clarity in my values in life. There must be clarity in our values in life. If you have clarity in values in your life, then that will be easier, mudah bagi kita buat keputusan. Apa perbezaan dia? Satu adik saya, yang satu parti saya. Saya presiden parti. Saya berhadapan dengan pilihan raya. Bayangkan, kalau saya mau adik saya menang, UMNO menang. Tapi kalau saya mau parti saya menang, parti warisan akan menang. Saya boleh japakat dengan adik saya. Saya tolong kau, kau menang diam-diam, kau lompat. But is that the values yang kita nakkan? Saya takut, saya bimbang. Mungkin orang lada tu tidak nampak, tapi saya takut Tuhan nampak. Saya beritahu dengan Dumi, if I'm sincere, kalau saya ikhlas, you will win this election. Kalau saya main tipu, kau akan kalah. You imagine that. Bila buka peti undi, Dumi menang lebih daripada 3,000 majority dia. Bila datang. You know why? Dalam pilihan raya ni penting. Besok nanti semua mau jadi calon. Calon sana, calon sini. Dalam satu kawasan ada yang sampai 10 calon. Satu kursi saja semua 10 calon. But the choice is not the candidate. Kita mau akan datang calon yang bukan hanya winnable. Kita nakkan kalau letak calon kalah tidak ada guna. Tapi kita nakkan calon menang. Tapi kalau calon menang pun besok dia melompat, mati kita. Pilih calon yang menang, pilih calon yang jangan melompat, jual adun dia. Kita kena akiskan, malu kita di Sabah ini. Takkanlah kita nilai kita hari ini kita jual diri kita. Pasal apa? Mau jadi menteri. Saya boleh kerjasama dengan kerajaan pusat. Pasal apa? Dia parti UMNO, orang Melayu. Dia parti PAS, orang Islam. Dia parti Bersatu, orang Melayu. Tanpa apa arti dia? There must be clarity in our values. Kita tumbangkan kerajaan UMNO di Sabah yang membantu saya menumbangkan kerajaan UMNO dan BN di Sabah ialah orang-orang Kristian. Darren Liking, Peter Anthony, Douglas Lim, Richard Gunting, semua ini yang membantu kita. Takkan dalam kita nak jawatan, nak dapat pangkat, nak dapat projek, kena kita pikirkan bangsa kita, kita pikirkan agama kita semata-mata, maka kita tinggalkan. Dalam dunia ini, kita jangan lupa, saya sebagai orang Islam, diturunkan nikmat rahmatan lil alamin ke muka bumi. Bukan rahmat kepada satu orang, bukan rahmat kepada satu bangsa. Keislaman saya tidak terletak dengan saya berpakat dengan PAS. Kemelayuan saya tidak terletak dengan saya berpakat dengan UMNO. Itu kekentalan jiwa kita untuk memastikan supaya kita nakkan negara Malaysia bersatu berpadu. Bayangkan Amerika Syarikat hari ini bergelut dengan masalah kaum yang ada. Masalah kaum, the blacks and the white. I'm so sorry to mention this. Orang putih dengan orang hitam bergaduh. 400 tahun mereka sudah merdeka, masih lagi masalah race yang ada. Ini hala tuju yang kita nakkan di negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara kita yang kita sayang. Ketepikan persoalan kaum, ketepikan persoalan agama. Saya, keagamaan saya terletak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sembahyang hari-hari lillahi rabbil alamin, bukan lillahi rabbil pangkat,
jawatan, mau YB sana, mau harta sana. Tidak. Kita nak membina satu tamadun untuk peninggalan kita kepada generasi. Jangan berpecah, jangan berbalah. Ini kita hari merdeka tidak lama lagi, 31 Ogos. We build the nations for the betterment of the generations to come. Bukan kita build ourselves untuk mendapat tempat jawatan sana, kita lompat sana, lompat sini. Saya yakin kalau rakyat negeri Sabah ini berpadu bersatu, banyak pelabur akan datang. Saya ke Tokyo dengan Daryl, dengan Matthias Tangau di China last year. Matthias, we went to China. How keen those guys punyanya banyak minat mau melabur datang ke Sabah. Bila saya ke Tokyo, kilang perabot yang mau melabur di Sabah, saya beritahu dengan orang Jepun, mulai pemerintahan warisan, saya tidak akan ekspor kayu balak ke Jepun. Dia pasal dia komplain dengan saya. Orang Jepun bilang kami susah Datuk Seri, Chief Minister, we are in difficult time now. We don't have enough logs to process, to build furniture. Saya beritahu saya akan bagi kayu untuk buat kilang perabot. Tapi jangan buat di Jepun, buat di Sabah, buat di Sendakan, buat di Nanam, supaya kayu itu cukup. Bila kita bagi bekalan, yang akan bekerja di situ bukan orang Jepun. Yang akan ada peluang pekerjaan ialah budak-budak di Nanam, di Sendakan, dan mana ada kilang perabot yang ada di negeri Sabah. Itu tujuan kita. Kena kita go downstream. Pastikan, contoh macam CPO yang ada. Kita negeri pengeluar minyak CPO yang terbesar di negara Malaysia. Tapi downstream pun tidak ada. Jangan cerita buat lilin, jangan cerita buat sabun. Daripada CPO minyak kelapa sawit, bukan tidak boleh buat lilin, buat candle boleh, bukan tidak boleh buat minyak masak. Mana ada kerajaan dulu buat kilang minyak masak? Di bawah kerajaan warisan, di Tawau kita buat minyak masak di bawah agensi Benta Wawasan. Nama minyak masak dia best. Yang di pasar-pasar itu best itu. Jangan lupa beli. 2 months ago saya pergi Sendakan. Kita juga buat kilang minyak masak di Sendakan yang dilaksanakan oleh Sawit Kinabalu. Nama dia Gold minyak masak dia. Next month kalau siap, kalau tidak bulan 9 atau bulan 10 ada satu kilang di Keningau minyak masak kita akan buat. Sudah mula. Kalau tidak next month. Dan minyak masak di Keningau ini nama dia minyak masak Onsoi. Jadi jangan kau beli minyak masak lain, beli yang Onsoi. Pasal kalau beli Onsoi, budak-budak Keningau, budak-budak Murut, budak-budak dusun yang ada kerja di kilang-kilang itu, bukan budak sempurna itu. Saya sudah beritahu orang sempurna jangan campur di Keningau. Bagi dengan orang. Itu cara kita nak menyentuh hati rakyat supaya rasa mereka ada penyertaan dalam pentadbiran, dalam pembangunan sesebuah negara itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih sekalian, saya berharap ini kemerdekaan tidak lama lagi. Kita sayang negara kita. Jangan benci orang Semenanjung itu. Isteri saya orang Kedah, cucu saya orang Kelantan. Saya sayang orang Semenanjung. Malam-malam saya tidur sama bini saya. I love my wife, she's from Kedah. Kita cinta negara kita cinta rakyat Malaysia ini. Tidak mengira bangsa, tidak mengira keturunannya. Kita nak membina sebuah negara yang kita sayangi. Jadi kita nak sumbangkan dalam pembangunan negara ini supaya kita dapat lahirkan generasi yang akan datang mempunyai peradabannya, mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya dah cakap panjang kan. Ini nak cerita tentang bagi geran tanah, tapi saya beritahu musim saya masih ingat. Jangan bimbang sangat orang kampung. Orang ada komplain, buat laporan lah sana, laporan sini, bagi geran tanah salah dalam undang-undang. Saya masih ingat Basir Najib ini. Di Tuaran, Datuk Matthias Tangau dia kempen. Betul Datuk Matthias itu yang dia menang. Diumumkan untuk daerah kecil kan di Tuaran itu musim pilihan raya. Takkan musim pilihan raya dia bagi. 2 hari lalu saya nampak di Slim Riba ada juga umum bekalan elektrik di Slim Riba oleh Kementerian Tenaga. Takkan boleh mereka umum, saya tidak boleh umum. Saya masih lagi kerajaan yang caretaker government di Sabah ini, yang mempunyai tanggungjawab, yang mempunyai peranan.
untuk mentadbir negeri dan rakyat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap sungguh usaha untuk membantu rakyat ini akan dapat kita jayakan untuk membantu rakyat kita apa hak mereka. InsyaAllah ya. Kalau ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang saya katakan, kita bubarkan dewan. I don't want to hand over the power to Musa Aman. Saya tidak mau serahkan kuasa negeri ini kepada Musa Aman. Pasal itulah saya bubarkan dewan itu. Saya serahkan kuasa ini kepada rakyat. Saya serahkan kuasa ini kepada rakyat di Negeri Sabah. Tentukan siapa jadi kerajaan di Negeri Sabah ini. Ya. Ini penting bagi kita. Ya. Don't tell us what to do. Don't tell us what to eat. We know what to do. We know what we want. Kuala Lumpur tidak boleh ajar kita apa yang kita harus buat menentukan siapa kerajaan di bumi Sabah ini. Kita kena tentukan untuk pastikan supaya kita memilih kerajaan yang bertanggungjawab, yang ada kredibiliti dia, dan ada untuk ingin membantu dan membangunkan negeri kita dan rakyat kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis belakangkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima atas ucapan perasmian sebentar tadi. Dan sebagai simbolik acara perasmian pada hari ini, majlis ini menjemput Yang Berbahagia dan Dr. Richard Sakin Gunting Tulisenko untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Kabupaten Sabah untuk melancarkan cadangan projek Pekan Hijau Nabawan, Pekan Hutan Tropika Sapurut, hak makanan zon pedalaman dan tanaman komuniti Polina melalui paparan video sebentar lagi. Dipersilakan. Penduduk selama 32 orang, majoriti penduduk etnik Moro dan sebagian kecil etnik Bawah dengan luasan 6.809 km persegi. Nabawan merupakan sampai ekor anjungan hari ini tambah lagi dengan keunikan kebudayaan kaum Moro yang menarik minat maju dalam dan luar negara
penyelidikan dan pembangunan akan dilakukan. Hak makna Nabawan secara langsung akan meningkatkan pembangunan dalam usaha mentransformasikan daerah Nabawan. Proyek Community Nabawan sejenis taman baru membagikan kekebalan dengan komitmen boleh diusahakan di Nabawan. Taman Aulia membantu golongan terbaik sebagai satu sumber perdagangan alam. Aulia yang turut dikenali sebagai Pilpres and Business Street atau Fox Grove Street terbukti mendapat peminat tinggi pada tujuan pembuatan rambut dan bahan-bahan terbaik. Nabawan dengan keadaan topografi berbukit bukau dan sebagai besar dikelilingi hutan hujan tropikal dan sungai. Kawasan penanaman dapat dikalian ini sangat sesuai dengan negaranya seperti dan pembangunan yang mencerdaskan riset keuangan terus menerapkan hijauan satu strategi di bawah Majelis Berangkat